Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah SWT terdapat bersama-sama berhimpun dan berkumpul di dalam surau yang indah ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Orang country high, apa khabar? Sihat? Canggih orang country high malam ni ya. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ketika mana mula-mula sampai ke Madinah, di dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membina masjid. Dalam banyak-banyak perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat masjid dulu. Sebab itu Allah rakamkan dalam Al-Quran peristiwa pembinaan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah. Kata Allah SWT dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah SWT, masjid yang dibina kali pertama, yang mula-mula sekali dibina, min awal yaumin. Kata para ulama, ayat ini merujuk kepada peristiwa pembinaan Masjid Quba. Kita bukan nak bincang bab Masjid Quba hari ini, tak. Yang kita nak bincang ialah perkara yang pertama dibuat oleh Rasulullah SAW ialah pembinaan masjid. Sebab itu kata para ulama, peristiwa ini dia ada signifikan kepada umat Islam. Berarti lah kita orang Islam, kita berpandu kepada perbuatan Nabi. Jadi kita, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semua kita lihat. Sebab itu kata para ulama, ini menunjukkan betapa penting masjid kepada umat Islam. Yalah, kita di Malaysia ni semua orang tahu masjid, semua orang nak masjid. Tetapi dalam maksud kepahaman kita kepentingan masjid kepada masyarakat, yang ini ni biasa jarang orang nak fikir. Orang fikir kalau boleh tempat dia ada masjid. Kenapa? Sebab dekat, senang dia nak pergi masjid. Jadi tak payah nak pergi jauh-jauh, nak pergi masjid, sibuk nak naik kereta, nak jalan kaki, lengur-lengur kaki, tak payah. Kalau boleh masjid tu sebelah dinding rumah je. Golek, masuk masjid. Tak betul, orang kita begitu. Dia suka kalau masjid tu ada. Itu bagus. Balik pun sama juga, golek, balik. Ke mana? Balik lalu golek. Makna rapat. Tapi orang tak dapat nak memahami, kita kata falsafah masjid itu dalam kehidupan umat Islam. Ini problem kita hari ini. Sebab itu kita lihat hari ini masjid-masjid lapang. Saya guna lapang, saya tak guna kosong. Teruk dengarnya kalau bunyi kosong ni, lapang masjid. Bukan kerana masjid luas, tak. Masjid tak luas mana pun, tak. Surau pun tak luas mana. Adalah dalam 8 saf.
Saya tak kira lagi surah An-Nur ni tuan ni. Tapi walaupun kecil begitu, lapang, maknanya orang tak ada. Kenapa? Ini masalah kita. Sebab kita tidak melihat bahawa masjid adalah simbolik. Masjid adalah bukan simbolik, simbol kepada pembinaan masyarakat. Sebab itu kita nak faham bahawa masjid ini dia begitu signifikan. Ni orang akan terus faham kot perkataan ni. Ni makcik-makcik yang kat rumah je lah makcik ya. Signifikan ni maknanya dia ada pengertian lah. Betul, betul. Betul eh? Balon jalan tuan. Tak, maknanya masjid dia begitu relate dengan umat Islam. Sebab tu masjid penting. Bukan sekadar makna kewujudan masjid itu semata-mata, tak. Makna kewujudan masjid ni maknanya apa tuan? Bangunan lah. Oh, tengok-tengok, oi, banyak masjid lah kat tempat tu. 5 masjid. Orang nampak bangunan masjid. Tetapi soal, adakah masjid itu wujud dalam kehidupan masyarakat? Ini persoalan kita hari ni. Sebab itu kita nak sebutkan hari ni bila tajuk yang kita bincangkan, kali terakhir saya ke masjid, kan? Kali terakhir ke masjid. Bukan maknanya besok nak meninggal, tak. Maknanya kalau kadang-kadang kalau kita tanya kepada orang, tuan agak-agak bila last pergi masjid? Dia boleh menung. Tak ingat Ustaz kata, tapi dulu rajin lah. Punya susah nak ingat tu, menunjukkan lama tu, lama. Kan macam kita lah orang puan kalau tanya bila last buat kek. Allah, buat kek Ustaz. Kek. Wahalnya baru lepas makan kek pun. Tapi pasal kek tak pernah buat, kita beli je. Sama juga kita. Bila sebut bila last pergi masjid, kadang ada orang dia menung nak mikir tu. Bila last pergi masjid? Lama sungguh Ustaz, lama. Nak menunjukkan tuan-tuan jarangnya kita ke masjid. Sebab itu saya nak sebutkan bahawa Islam dan masjid dia ada satu hubungan yang kuat. Bermakna orang yang mengaku Islam dia tidak boleh asing dengan kehidupan di masjid. Macam ada harapan. Tak, ini hari ni kita lihat. Sebab itu tuan-tuan tengok sebenarnya jiwa kita dengan masjid ni bukan asing, tak asing. Cuba tengok orang kita bila ke Mekah. Bila ke Mekah, orang kita akan rasa begitu nak sangat ke masjid. Sehingga kadang-kadang ada orang tak balik-balik ke hotel. Kita ingat hilang, dia iktikaf 3 hari. Kita yang jadi mutawif ni, yang jadi pembimbing ni, pening mikir ni. Jumpa dia, Kak, ke mana pergi, Kak? Ke mana? Kita tenang, Ustaz. Iktikaf. 3 hari tak balik. Maknanya, masjid dia kan asing pada kita. Tetapi kita jadi tanda tanya. Kenapa bila di Malaysia, kita balik ke kawasan penempatan kita, masjid tidak makmur seperti mana di Masjidil Haram. Tidak makmur seperti mana di Masjid Nabawi. Barangkali kerana orang menganggap bahawa solat di Masjidil Haram itu digandakan 100,000 kali ganda. Solat di Masjid Nabawi digandakan 1000 kali ganda. Barangkalilah. Sebab itu orang semayang banyak di sana. Orang rajin nak ke masjid. Jadi kalau di masjid kita ni orang tak rasa 1000 kali ganda, itu masalah pula. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW, ada banyak hadis yang nak menunjukkan bahawa orang-orang yang ke masjid ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata tadi, pertama masjid ni sebagai simbol, dia sebagai syiar, dia mesti wujud dalam kehidupan umat Islam. Saya kata mesti wujud dalam kehidupan umat Islam tadi, kenapa? Maknanya dia mesti ada dalam agenda harian dia nak ke masjid. Ni kita cerita kita ni orang Islam. Sebab itu Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran, orang-orang musyrikin dia takkan mengimarahkan masjid, tak ada. Orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman, dia takkan datang masjid, tak ada.
Sebab itu yang nak datang masjid kita lah. Kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kita lah. Tuan-tuan yang tengah tengok TV ni. Sebab itu yang beriman kepada Allah. Orang kafir tak akan datang masjid. Orang tidak Islam, dia tak datang. Kalau datang pun barangkali datang ziarah saja. Atau menengok-nengok masjid saja. Tapi yang nak mengimarahkan, kita. Sebab itu kita orang Islam, mesti nak begitu semua ni. Kita orang Islam mesti ada agenda. Dalam kehidupan kita, ni besok-besok ni sekarang dah malam, katakan dah malam, hari ni petang, malam, baik. Besok, apa agenda kita? Mesti ada agenda tu masjid. Macam, ada masuk tak? Butik masuk, butik. Butik? Datanglah pula dengan ceramah tak tahu butik. Butik baju. Kan, kita kelab golf masuk dalam agenda. Tapi masjid tak masuk dalam agenda kita. Sedangkan kehidupan orang Islam, dia mesti ada agenda tu. Sebab itu kata para ulama, tuan-tuan ni tengok dia kata masjid tempat berhimpun harian. Perhimpunan harian. Masjid tempat perhimpunan mingguan. Yang ni orang lelaki-lelaki je lah khususnya. Pasal kita di Malaysia orang perempuan tak rajin berhimpun mingguan ni. Iaitu hari Jumaat. Masjid tempat perhimpunan tahunan. Yang ini raya lah. Sebab itu fungsi masjid. Tapi yang biasa mingguan dengan tahunan, harian ni tak berapa nak ada sangat. Jadi orang skip yang harian. Kita buat perjumpaan mingguan je lah, jimat. Ni masalah kita ni. Tak, kita nak bagi faham ni tuan-tuan. Supaya masyarakat Islam melihat masjid agenda hidup. Siapa yang nak datang masjid? Siapa? Kita. Tak ada orang lain datang, tuan-tuan. Masjid ni kita lah, orang Islam. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man ghada ilal masjidi rawaha, man ghada ilal masjidi waraha, a'addallahu lahul jannah nuzula kullama ghada waraha. Kata Nabi SAW, siapa yang pergi balik ke masjid, Allah SWT menyediakannya atau mempersembahkannya syurga. Yalah tuan-tuan, tak nampak tak? Syurga, mana nampak? Sebenarnya besar ganjaran tu Allah nak bagi pada orang yang ke masjid. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita dalam Islam ni tuan-tuan, dalam Islam sebenarnya senang nak dapat pahala. Senang. Sehingga pergi masjid ni Allah Ta'ala beri, Allah hidangkan untuk orang yang ke masjid. Kata Nabi SAW, orang yang ke masjid Allah hidangkan dengan syurga. Syurga makna orang ini diberi pahala lah. Pasal pahala balasannya syurga. Nabi SAW sebut, setiap kali mana dia datang dan pulang ke masjid. Makna nak cerita agama galak sungguh kita ke masjid. Agak-agak kenapa yang kita payah sangat ke masjid? Agak-agak lah, agak-agak je. Ni tanya orang country high. Boleh tahan juga panas. Ni berasa macam ada aircon tadi. Ni. Tak, agak-agak lah tuan. Agak-agak kenapa yang payah kita ke masjid? Saya ingat ada kadang orang bagi tahu kita, Ustaz, sebenarnya saya bukan tak nak ke masjid, dia kata. Tapi lah anak-anak kecil-kecil ni payah. Ini antara sebab lah. Ya, kalau yang perempuan lah, kadang yang lelaki-lelaki pun sama juga. Ya, dia ambil kesempatan juga. Sebab itu tuan-tuan ni, memang kita tidak nafikan, lebih-lebih lagi kadang penempatan ataupun orang muda lah. Ya, orang muda. Jadi kadang tu jadi kekangan dia nak ke masjid. Cuma saya ingat masalah kanak-kanak ni saya rasa kita boleh selesaikan dalam konteks hari ni.
pemahaman kita kepada masalah budak-budak datang ke masjid. Saya selalu sebut tuan-tuan, saya kata bawa anak-anak ke masjid. Ya, macam kita ni, anak-anak datang. Tak apa, dia tidur standard lah. Ya. Standard tuan-tuan. TV pun tak ambil gambar dia tu, jangan risau. Ya. Tapi kalau tuan-tuan yang tidur, ada harapan masuk TV ni. Tak, kita nak sebut ni, budak-budak tak apa. Kadang-kadang kita jadi kekangan pasal kita rasa nak bawa anak-anak ni nanti ganggu. Tak ada. Jangan kita jadikan itu sebagai alasan untuk kita tak boleh nak datang ke masjid. Sebab itu kadang-kadang bila kita kata masjid ni kita nak dia jadi syiar dalam kehidupan umat Islam. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah, orang tak boleh nak datang. Itu masalah juga. Bukan dia kata dia tak nak, tak kata Ustaz, saya memang suka nak ke masjid Ustaz. Hati ni kalau boleh rasa nak ke masjid je, tak nak duduk rumah dah. Contohlah. Tapi masalah dia kata ni budak-budak kecil payah. Sebab tu kadang-kadang saya sebutkan, sebab tu saya kata tadi, bawa budak-budak tak ada masalah. Tuan-tuan, soal budak-budak yang datang ke masjid ni kadang-kadang masalah anak-anak laki-laki tak bersunat lah istilah kita orang Melayu, berkhatan. Yang ini ni bukan perkara yang besar dalam persoalan ni. Hatta kalau saya nak petik dari pandangan mazhab Syafi'i sendiri, kita boleh rujuk di dalam kitab Irsyad Hukum. Saya suka sebut kitab ni, senang, kitab orang Melayu yang dikarang oleh Mufti Brunei Darussalam. Dinukilkan pandangan daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab mazhab Syafi'i juga. Disebutkan ada dua pandangan. Satu pandangan yang mengatakan sah solat di sebelah kanak-kanak yang tidak berkhatan. Satu lagi mengatakan tidak sah solat. Dan dia tahqiq di situ, dia ambil pandangan mengatakan sah solat. Jadi tak ada masalah. Jadi mengapa yang kita masalah bawa budak-budak letak sebelah kita? Tak ada masalah. Dan kita pun yang lain kena faham bahawa solat itu sah. Jadi jangan kita rasa risau sangat. Dan orang perempuan, budak-budak tak jadi isu. Ini laki-laki punya kanak-kanak aja. Pasal masalah berkhatan ini ataupun kulfah atau kulfah. Kulub, atau kulub. Susah no cakap Arab tak faham. Cakap Melayu tuan-tuan. Ini masalah orang laki-laki, orang perempuan tak ada masalah. Bahkan kalau kita tengok dari susunan soft solat ni, orang perempuan di belakang sekali. Nabi sebut jelas. Khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik saf orang lelaki yang paling awal, yang tak bagus belakang. Bukan tak bagus, nanti tuan-tuan balik pula, aku tak bagus baik aku balik kata dia. Tak, maknanya nak banding dengan yang depan. Dan saf orang perempuan paling bagus yang cecah dinding belakang tu. Itu paling bagus sekali. Pasal dia terbeza di antara saf perempuan dengan saf laki-laki. So, itu tak ada masalah. Di antara saf perempuan dan saf laki-laki, saf kanak-kanak. Sebab itu kanak-kanak depan. Bukan kita orang tua depan, tak. Ini kita orang tu, budak-budak, belakang. Salah tu konsep. Sebab itu kadang-kadang orang jadi payah nak datang masjid. Ini pun satu masalah. Jadi orang jadi susah untuk nak datang masjid. Kenapa? Pasal masjid terlampau banyak syarat. Dan kita pula terlampau terikat dengan syarat. Ini jadi masalah. Sedangkan perkara ini mudah. Tuan-tuan baca dalam kitab tu dia kata seperti mana sahnya solat di Masjidil Haram. Kenapa di Masjidil Haram? Tuan-tuan semayang kadang-kadang kita takbir, elok laki-laki depan kita. Kita rukuk, dah bertukar jadi perempuan. Betul tak? Biasa gitu kan? Kita semayang dengan jemaah perempuan, tiba-tiba sebelah kita ada jemaah lelaki pula. Ada pula orang Mesir semayang sebelah kita. Allahu Akbar. Sebab itu kata para ulama, sah solat di Masjidil Haram begitu. Kerana ulama tak sepakat membatalkan solat tersebut. Ulama tak sepakat, kecuali yang sepakat batal. Contoh, memang orang kafir semayang tengah-tengah kita pula. Kita semayang, ada pula orang bukan Islam semayang dia pula. Kita semayang Allahu Akbar, dia pun semayang ngeng. Itu memang confirm. Ulama sepakat mengatakan tak sah semayang tu. Tapi dalam masalah kanak-kanak, ini jangan jadikan halangan. Zaman ni tuan-tuan, kita nak sebut, ini zaman orang tak ke masjid. Tiba-tiba tuan kuasa pula dengan ini. Macam itu baca tu. Macam zaman Hang Tuah punya, announcement.
Tidak dibenarkan budak-budak ke masjid. Ada kadang-kadang setengah masjid tu siap tulis lagi, kanak-kanak dilarang masuk. Tuan-tuan, hilang akal ke tuan-tuan? Dia datang dengan bapak dia, kanak-kanak dah masuk. Jadi gondok kat luar je, ayah je masuk. Sekejap lagi ayah dia keluar, nampak anak pakcik tak? Yang mana pakcik? Ada baju Melayu 2 orang. Oh, dekat atas menara tu. Tak, kadang-kadang kita, saya nak sebut tuan-tuan, ini yang kadang-kadang yang mengganggu, yang menyebabkan orang tak datang ke masjid. Ini kadang kekangan. Selain daripada kita kata tadi, sebahagian orang dia tidak rasa bahawa masjid itu sebahagian daripada kehidupan. Sebab itu saya ingatlah tuan-tuan, hari ini kita kena tukar. Cuba tuan-tuan lihat di negara-negara lain. Masjid dijadikan center. Masjid dia dijadikan center untuk umat Islam. Bukan sekadar tempat solat. Masjid center. Tahu center? Pusat lah. Sebab itu bila masjid center, dia bukan sekadar tempat solat. Of course lah, tempat solat itu tempat yang pertama untuk masjid. Tapi kita nak orang yang datang ke masjid bukan hanya untuk solat, tak. Ada orang datang untuk berehat, orang yang musafir datang berehat. Sebab itu kita, yang ini menyebabkan dari segi konsep kita, banyak yang fail. Contoh, di antara sunnah Nabi SAW, setiap kali Nabi pulang daripada musafir, apa Nabi buat? Tuan-tuan, apa yang Nabi buat setiap kali Nabi pulang musafir? Nabi akan singgah di masjid dulu. Kita nak singgah di masjid, orang tak buat. Sebab apa? Orang tak rasa masjid tu center. Sepatut kita musafir, masjid singgah dulu. Atau kita masuk surau dulu. Solat 2 rakaat. Solat mutlak ke? Solat tahiyatul masjid ke? Kalau di masjid. Dan kita sujud syukur di situ. Kerana sampai dah. Baru kita balik ke rumah. Ini tak, kita musafir, balik ke rumah, terus ke balik daripada musafir, terus ke rumah, tak keluar-keluar ke masjid. Itu masalah tu. Macam ada harapan. Tapi lah kadang orang kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Masjid pun kunci. Kita ya bersungguh nak buat ni tuan-tuan, balik musafir. Maklumlah orang kata lihat ni, balik pada England, singgah masjid dulu. Buka-buka pintu tu, buka-buka pintu. Pergi cari orang pegang kunci dulu. Pergi rumah dia. Ambil kunci surau. Pergi pasar rasanya, tunggu jap. Tu, daripada pagi kawan tu sampai ke petang baru dapat sembahyang. Sebab itu orang malas nak pergi. Ni tapi bukan masjid sinilah. Saya dipahamkan surau pusat An-Nur ni 24 jam tu buka. Ya? Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Tuan-tuan ya kan je sudahlah, janganlah giling. Tak tuan-tuan, makna kita nak sebut ini sepatutnya yang berlaku kepada masjid. Masjid sebagai center for community. Sebab tu bila center untuk masyarakat, dia bukan hanya untuk solat. Kena buat macam-macam. Sebab kita nak attract orang ni, attract orang untuk datang ke masjid. Apa lagi boleh buat? Sebab itu tak ada masalah kalau boleh kita buat carnival. Kan carnival? Ada macam-macam, ada program untuk kanak-kanak, ada program untuk orang dewasa. Ada orang komplain juga, dia kata, Ustaz, mana boleh? Apa pula tak boleh? Ada satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang Nabi SAW bersama Aisyah radhiallahu anha. Satu hari Nabi tengok orang lawan pedang di masjid. Pertunjukan pedang. Dalam masjid, Masjid Nabawi ni kak. Bukan masjid di Kajang tak. Ni Masjid Nabawi. Yang sembahyang dalam dia kata Nabi 1000 kali ganda daripada solat di masjid lain. Sehingga disebut dalam hadis tu Aisyah meletakkan dagu dia di sini, di bahu Nabi. Tengok orang main pedang dalam masjid. Dan Nabi tanya pada Aisyah, bagaimana? Seronok? Macam ada harapan. Minggu depan lawan pedang pula. Minggu ni rakaman, minggu depan lawan pedang dalam masjid. Tak, kita nak sebut ni bagaimana nak attract orang datang. Saya bukan kata begitu berarti mesti nak ada orang lawan pedang je tuan, jangan tak ada kerja. Kita sesuaikan dengan zaman kita. Maksudnya tadi, kita buatlah carnival. Tapi tak mesti nak kena dalam masjid. Masjid biarkan. Dalam dia, kawasan ni orang boleh solat dan sebagainya. Carnival di luar. Apa yang sesuai dengan masyarakat kita, kita buat.
Mungkin masyarakat kita ni masyarakat yang suka BBQ. BBQ panggil. BBQ ke barbecue? Bolehlah tuan-tuan ni. Kita buat BBQ di masjid, apa masalah? Supaya orang datang, oh ada program hari ni di masjid. Kita seronok tengok orang datang melangkah ke masjid. Yalah, tentulah dia datang ke masjid, takkan tak semayang pula hari tu. Karnival satu hari, ada semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, takkan tak ada semayang pula. Imam, tak ada semayang hari ni. Hari ni karnival je. Kan? Tak kenalah macam itu. Tentulah ada semayang. Kan, solat macam mana? Sebab kita nak biasakan supaya, tuan-tuan, isunya hari ni orang rasa janggal. Ada orang, dia nak datang solat. Ya? Orang datang solat, nak datang ke surau, dia rasa janggal. Pasal lama tak datang. Betul tak? Ada orang begitu. Manusia ada macam-macam dia punya urusan. Kita tak boleh nak kata. Atau mungkin keadaan orang itu sendiri. Lama dia tak ke masjid. Tiba-tiba dia rasa nak pergi ke masjid. Tapi kalau kita tak jadikan masjid ni terbuka untuk semua orang, menyebabkan orang rasa nak ke masjid tu, dia akan rasa dia semayang tu, tengah semayang ni rasa macam orang mengumpat dia tu. Mengata aku lah tu. Dia tengok orang depan dia, mengata aku tu. So itu kadang-kadang ada orang dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak datang masjid, tapi orang masjid mengata saya bila datang. Sebab itu saya selalu sebut, tuan-tuan, kita antara punca orang tak datang masjid, kita. Siapa kita kak? Kita lah. Orang yang rajin ke masjid pun satu hal. Sebab tu saya pesankan tuan-tuan, orang datang masjid tak usah tanya khabar. Faham? Tak payah tanya khabar, diam, buat tahu je. Bagi salam okey, senyum okey, khabar tak usah tanya. Lama tak nampak kak, kata dia. Hari itulah hari terakhir dia datang. Itulah tajuk kita hari ni. Kan? Tak betul. Orang ni tuan-tuan, ada orang dia mudah berasa hati, betul tak? Jadi dia rasa macam kena perli. Sebab tu tak usah mak. Saya pesankan, kalau orang datang, Assalamualaikum. Senyum sudah. Walaupun nak tanya kan, apa khabar? Kadang-kadang ada orang dia jawab tu, marah tu. Apa khabar? Abang, kau ingat dah mati aku? Betul. Nak menunjukkan, masyarakat kita ni kadang-kadang dia sensitif. Kita orang Melayu biasalah. Lepas tu saya pesan tuan biarkan. Hatta kalau orang nak buat ibadah apa benda dalam masjid pun biar. Jangan kita sibuk nak merhatikan dia. Dalam masjid ni bebas orang nak buat ibadah apa saja. Yang nak duduk iktikaf, iktikaf. Yang nak duduk baca Quran, baca Quran. Yang nak pegang buat tasbih, berzikir, berzikir. Yang nak duduk sambil baca buku, silakan. Dia tidak ada ibadah khusus. Melainkan solat berjemaah, semua orang kena solat. Sebab tu kalau ada orang yang solat, datang tiba-tiba tengah hari zuhur, datang Allahu Akbar, lepas rukuk, Bismillah liman hamidah, Allahumma hdini fi man hadait. Tak payah peduli, tu saya tanya, qada subuh ke? Betul tak? Sebab itu orang jadi serba salah nak datang. Orang rasa kalau aku datang orang mengata ni, maka lebih baik aku kat rumah je. Sebab itu kita bukan suatu yang biasa. Tuan-tuan tengok di Masjidil Haram. Saya pasal rajin ke Mekah tuan-tuan. Saya tengok di Masjidil Haram. Orang kalau tak sempat nak semayang, kadang-kadang kita ziarah, balik itu kita sangkut jam. Tak boleh masuk. Jadi sampai-sampai orang dah balik dah. Kita pun balik hotel, makan-makan dulu. Selesai, kita pun semayang zuhur di mana? Tetap di masjid. Kita akan semayang di masjid. Di sana orang tak pernah tanya pun kau buat apa. Hatta orang duduk tengok Kaabah kan? Tengok Kaabah duduk. Tak pernah orang tanya, tak ada kerja ke? Tak ada. Semua masing-masing beramal. Sebab itu orang seronok ke masjid. Betul tak tuan-tuan? Ada orang duduk sambil baca Quran. Tak ada orang pernah tegur dia pun. Kan? Orang tak kacau. Tapi kita di Malaysia ni, kita tak dapat nak memudayakan tu. Patutnya ada orang datang, dia duduk satu kumpulan, duduk buat discussion, bincang. Ini center. Macam, ada harapan ke tak ada harapan ni? Ni, saya nak pesankan semualah, ya, termasuk penonton yang di rumah yang melihat siaran ni. Kita pesankan, sama-sama kita jadikan masjid ni suatu yang biasa pada kita. Sebab itu kita kata jadi center tadi. Ya, jadi center. Jadi bila dia biasa, orang tak jadi janggal nak ke masjid. Dan saya ingat antara perkara poin penting tadi ialah masjid sendirilah. Ya. Kadang-kadang orang lagi suka pergi ke stesen minyak daripada masjid.
Minta maaf sebutlah tuan-tuan ni. Saya memanglah kadang-kadang benda ni orang tak sedap dengar, tapi kita kena faham dan saya rasa kita kena ubahlah. Kadang-kadang setengah masjid tandas kunci. Ada ke tandas ikut waktu solat? Mana ada orang buang air ikut waktu solat, tuan-tuan? Tak ada. Di mana berkata, ish, pukul 5 dah ni. Oh, ini masa untuk kencing ni, kata dia. Mana ada orang pakai timing itu? Tengok jam 7. Oh, ada sejam lagi masa untuk kencing. Tak ada. Orang nak bertandas. Jadi kadang-kadang bila masjid kunci dan sebagainya, ini pun problem juga. Lepas tu pesankan, kita sebut ni tuan-tuan, bukan soal kita nak condemn masjid, tak. Bila kita kata, kali terakhir orang datang masjid, kerana orang tak rasa selesa dengan masjid. Sebab itu kadang saya pernah tanya orang, tuan-tuan, saya tanya orang, kenapa bang suka solat di stesen minyak? Kata Ustaz, pertama stesen minyak tandas open. Yang kedua, surau dia pun terbuka. Orang tak kacau kita. Ini kadang-kadang nak buka surau pun orang masuk, orang tengok Bilal kat belakang tu. Dia boleh interview orang datang sembahyang tu. Nak apa? Dia nak tumpang sembahyang. Daripada mana ni? Saya daripada Johor ni singgah sembahyang. Nak pergi ke mana? Saya baik dia tak ambil gambar. Saya nak ambil gambar sikit, kata dia. Jadi orang jadi janggal dengan masjid, dengan surau. Tak, tuan-tuan ni faham tak faham apa kita bincang ni? Ni. Tuan-tuan, saya haraplah, kita harap supaya orang tidak jadikan itu kali terakhir dia datang ke masjid. Orang akan datang selalu, orang akan datang. Orang akan datang. Sepatut masjid kena buka sentiasa. Kenapa? Pasal sebab itu masjid jadi tempat untuk iktikaf. Ada orang hari itu barangkali kesedihan. Dia perlu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nak munajat bukan mesti malam. Mungkin kadang-kadang siang hari dia rasa ada masalah. Dia cari masjid. Tiba-tiba masjid tak buka. Ini jadi masalah pada kita. Sebab itu orang, walaupun ada masalah, kita ceritalah masjid ni tuan-tuan tempat ketenangan. Betul tak? Semua orang tahu masjid tempat ketenangan. Sebab itu di antara hukumnya, tak boleh mengangkat suara di masjid. Tak boleh. Bergaduh tak boleh di masjid. Sebab itu orang kata jangan bawa budak kecil. Saya nak sebut pasal budak kecil ni satu lagi tuan-tuan. Kita masjid kita satu benda yang tak ada. Saya perhatilah. Saya ni alhamdulillah dapat pusing-pusing tengok masjid orang. Dapatlah ke seluruh Malaysia ni, ke Singapura. Tuan-tuan ni, kita tak ada masjid yang ada facilities untuk tempat kanak-kanak. Kita panggil kindergarten. Kindergarten ke apa? Balon lah tuan-tuan, tu tempat yang main budak-budak tu lah. Payah no. Ya. Kan kita cakap orang putih pun orang tak faham payah kan. Jadi, tak, tempat mainan budak-budak tu lah. Sepatutnya cuba ada ruang. Jadi, parent pergi semayang kalau ada kanak-kanak. Sebab itu, kita tak menjadi kebiasaan orang perempuan yang tak solat datang masjid. Why? Why? Tak, saya memang kalau marah cakap orang putih, why? Tak, saya selalu sebut tuan-tuan, saya kata, ibu-ibu memang tak solat. Tapi adakah itu menghalang kita datang ke masjid? Sebab kita tidak ada aktiviti. Sepatutnya waktu solat, ibu-ibu yang tak solat datang masjid. Nak buat apa? Dia boleh bantu jaga anak-anak orang lain yang mak dia boleh solat. Ada bilik, duduk. Saya jadi amal lah Ustaz, kata dia. Ini masalah kita. Ini sekadar sharing. Saya pergi satu tempat. Tempat ini ramai budak-budak. Dan alhamdulillah masjid ni pun ramai orang. Kebetulan saya dah sampai lewat sikit. Jadi bila sampai lewat orang dah solat. Dah satu rakaat pertama. Jadi nampak budak-budak ni solat. Imam rukuk, kita sampai kan? Nampak imam rukuk, imam sujud. Jadi bila masuk rakaat kedua saya pun masuk ke dalam. Masa sebelum masuk saya terdetik. Macam mana budak-budak ni boleh duduk dua saf, berdiri, solat ikut imam, imam rukuk, dia rukuk, imam sujud, dia sujud. Ni bukan budak-budak umur 50 tahun. Ni budak-budak umur 5 tahun, 6 tahun, kecil-kecil tuan-tuan. Yang sepatutnya orang kat depan semayang, dia lari. Biasalah standard lah kan. Mula-mula memang takbir, kuat takbir dia daripada takbir kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar je. Lepas tu dia tunggu tahiyat kang baru dia masuk balik. Budak-budak standard lah. Itu banyak berlaku di mana-mana tempat. Tapi tempat ni, dia solat, budak-budak ramai, dan budak-budak solat betul-betul. Saya kata subhanallah. Saya masuk tuan-tuan. Saya first time datang masjid tu. Saya masuk.
Bila saya masuk, baru saya perasan kenapa budak-budak ni solatnya elok. Sebab ada muka dan nakir yang duduk kiri kanan, pegang rotan. Ini cara supaya kita mak bapak, sebab itu saya kata, kalaupun orang nak buat solat yang begitulah, kita ambil pandangan nak kata batal juga, budak-budak mesti duduk dalam satu saf. Why not ada orang yang tolong jaga? Kerana itu sebahagian daripada mendidik anak-anak tadi. Dan parent yang datang, selesa tak kita solat? Selesa. Tak apa tuan-tuan, jangan risau, solat elok-elok. Saya dengan Baliman hari ni jaga budak-budak ni. Korang main-main pacik rotan kau. Budak-budak ni bukan kita nak rotan betul pun. Budak-budak tu dia tengok rotan, lurus dia semayang. Ini satu perkara. Kadang-kadang ini yang jadi penghalang orang untuk nak ke masjid. Sebab kadang-kadang kita, saya katakan tadi tuan-tuan, ini soal tidak ada kemesraan di antara masjid dengan orang yang nak datang. Macam, boleh buat ke tak boleh buat ni? Ni orang Kajang ni bukan orang Country Heights saja ni. Saya rasa ada orang luar-luar yang datang sama. Tuan-tuan, kita nak share malam ni, kita bukan nak sekadar kita nak condemn. Tidak ada soal kita nak condemn. Cuma kita nak bagi buah fikiran. Mengapa wujud kali terakhir aku datang ke masjid? Sebab itu betul, kita tidak nafikan. Memang ada fadilat-fadilat yang besar untuk orang yang ke masjid, tetapi orang masih tidak rasa. Kenapa? Sebab puncanya ialah sifat kemanusiaan itu yang tidak diraikan. Unsur manusiawi kita ni, itu unsur manusiawi. Perlukan tandas, perlukan facilities, itu sifat manusiawi. Tuan-tuan kena ingat, yang datang ni manusia, bukan malaikat. Jangan silap. Apa tuan-tuan ingat yang semayang? Allah, Jibril ni. Jangan kita expect, oh datang ni semua malaikat. Tak. Ada orang yang baru first time nak datang. Ada orang yang baru terbuka hati nak datang. Ada orang macam-macam manusia. Sebab itu kalau unsur manusiawi ini tidak diraikan, ini problem kita. Sebab itu saya selalu sebut. Kadang-kadang kalau kita ke masjid surau, apa benda ada untuk orang hidup? Pening juga kita nak mikir tu. Di masjid, di surau kita, apa yang ada untuk orang hidup? Apa kak? Van jenazah untuk orang mati. Siapa yang nak pakai van jenazah tu? Tak tahu. Balik kampung tiket tak ada, kapal terbang tak ada, tiket bas tak ada, tiket kereta sewa habis. Semua habislah pendek cerita. Kalau pengurusi bagi pinjam van jenazah pun saya ingat tak ada orang nak balik kampung. Nak balik tak? Nak, suami kita punya van jenazah masjid. Alhamdulillah, nasib baiklah masjid bagi pinjam van jenazah ya. Nak buat apa ni bang? Kita balik kampung lah, insyaAllah tahun ni kita balik kampung. Saya rasa orang tak nak tuan. Saya sorry to say lah tuan-tuan ni, sorry to say. Sebab itu kita sebenarnya nak bincang tentang orang ke masjid ni luas. Cuma saya nak sebut malam ni kalau boleh hari ni tuan-tuan, kita nak tengok punca apa yang menyebabkan orang tidak ke masjid. Kita boleh kata, ustaz, orang ni memang tak nak datang masjid. Yes, selepas kita buat everything ada. Facilities kita buat, program kita buat, dan dia tak datang. Itu dipanggil masalah jiwa dia. Tapi kita apa benda pun tak buat, tiba-tiba kerja kita, orang tu memang tak nak datang masjid. Orang tu memang tak nak datang masjid. Salah. Sebab itu, ini kekangan-kekangan dalam kehidupan kita hari ini umat Islam yang memisahkan di antara kehidupan kita dengan masjid. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut, kita kena berubah. Hari ini, kita kena melihat orang-orang yang nak datang ke masjid ini sebagai klien. Tuan-tuan faham klien? Ni bahasa tinggi sikit ni. Tapi taklah tinggi mana, klien je pun. Klien ni sebagai kita punya apa? Pelanggan. Sebab itu masjid kena melihat para jemaah. Ini tujuan dilantik jawatan kuasa masjid. Tujuan kita bukan sekadar kita nak tutup pintu, buka pintu. Tak. On mikrofon, on aircon. Tak. Tapi kita fikir bagaimana kita nak bawa para jemaah ni datang ke masjid. Bagaimana kita nak bagi diorang datang. Cara ni tak boleh. Kita tukar cara lain.
Apa cara yang boleh kita buat? Ini kerja kita. Kerja dia datang. Kerja kita buat. Tapi kadang-kadang masing-masing buat kerja orang lain. Kan? Yang tak datang, dia kata apa je tuan kuasa masjid tak buat kerja. Kan? Dia sibuk kerja orang lain tu. Yang pergi masjid pula, dia buat kerja orang lain pula. Apa kau tak datang? Eloklah sesama kita, memang sama-sama lalas sekali, semua sekali las ke masjid. Kan? Semua sekali dengan jawatan kuasa, dengan dia pun las sekali ke masjid. Sebab itu kita nak kena berubah pergi hari ni. Sebab itu saya ingat kita buat tajuk ini supaya mudah-mudahanlah yang dengar ni kita berubah, kita tukar, dan orang yang kita jadi jemaah ni, yang mendengar ni, saya nak pesankan kita yang bukan jawatan kuasa ni, kita kena rasa masjid ini. Sebab itu saya tak berapa setuju rumahku syurgaku. Bukan saya tak setuju konsep. Itu sebenarnya dari segi maksudnya kita nak menjadikan rumah tu seperti syurga. Tapi lama-lama orang buat rumah tu syurga. Jadi orang tak nak keluar pada syurga dah. Syurga dia kata nak keluar apa-apa. Cuba kita tukar tuan-tuan, kita rasa masjid tu syurga kita. Kita rasa seolah-olah masjid macam rumah kita. Kepala paip pecah, dahsyat betul. Kepala paip tercabut, kita rasa macam mana kalau rumah kita kepala paip tercabut? Orang perempuan tengok telekung ada banyak tek lalat. Kan? Suruh-suruh kita masjid, kadang sian, telekung banyak tek lalat. Kita punya telekung kan elok, tukarlah. Telekung tek lalat kita bawa balik, telekung kita tinggal. Yalah, telekung kita kan mahal. Kan? RM450, telekung tek lalat tu RM15. Saya nak sebut, ini masyarakat Islam, sepatut dia kena ada rasa alert dengan masjid. Masjid bukan, sebab itu saya mudah saja kalau orang tanya, kenapa Ustaz orang kali terakhir datang? Because, marahlah tu. Sebab dia rasa bahawa masjid itu tak ada hubungan dengan dia. Tuan-tuan ada rumah kan? Di Country Heights satu lagi tuan-tuan punya rumah katalah di Pahang. Tuan-tuan pergi tak rumah sana? Pergi tak pergi? Ialah tak mestilah kena tuan-tuan angguk kalau rumah di Pahang dulu. Saya tak, Ustaz, saya Terengganu. Alah, contoh je. Dia nak betul-betul exactly macam dia punya. Katalah tuan-tuan ada rumah di Pahang. Sekarang tuan-tuan duduk di Country Heights. Tuan-tuan pergi tak rumah di Pahang? Di sini memang pergi, dah tentu kita duduk di sini. Yang di sana kita pergi tak? Tuan-tuan tak duduk sana, kenapa pergi? Yes, exactly tuan, you are right. Because that is our own. Sebab itu rumah kita. Sebab itu kita ambil berat. Apa jadi rumah saya ni? Kan? Hatta kalau rumah sewa kita pun kita datang. Kenapa? Sebab kita rasa rumah kita. Betul tak? Tengok rumah sewa. Aku rasa rumah sewa aku lain ni. Lepas sebulan jadi lain pula dah. Kita alert. Tapi surau pernah tak kita rasa alert? Pernah tak kita nak tengok bincang, bang, surau tu kapet dia nampak macam kotor lah bang. Kalau boleh minggu ni kita panggil budak-budak semua balik. Yang daripada England, daripada Afrika Selatan semua kita suruh balik, suruh bersihkan surau. Contoh lah tuan, contoh. Kan? Pasal ni contoh di Country Heights ni kita buat contoh luar negara lah ke semua. Maksudnya begitu. Biar ada hubungan di antara kita dan masjid. So, saya nak seru kepada semualah. Tuan-tuan sekalian, kita bila mati, rumah kita akan tinggal. Dan rumah kita tak akan jadi rumah kita lagi. Kalau dulu signboard nama kita dah tak letak dah nama kita. Haji Karim. Letak lagi ke? Tak ada dah. Haji Karim dah lama jalan. Sekarang tukar. Siapa nama? Ismail. Siapa Ismail ni? Anak dia. Oh, dulu rumah Haji Karim. Tu dulu bapak saya meninggal dah. Sekarang nama saya Ismail. Rumah berubah tuan-tuan. Tapi ingat, kalau kita alert dengan masjid, masjid ni takkan tukar tangan. Never. Betul tak? Tuan-tuan alert dengan masjid, alert dengan surau. Dalam hidup tuan-tuan, surau is part of our business. Faham tak? Kita alert. Apa benda kita tengok? Kenapa orang tak ramai? Okey, bincang, bungsi. Saya rasa kita do something. Tak apa, saya funded.
saya sebagai funder, saya payah nak cakap orang putih. Saya bagi duit lah, senang cerita. Tuan-tuan, do something untuk kita mengimarahkan. Apa yang boleh paling simple? Saya nak bagi ni last ni pasal nampak dan nak habis masa dah tu. Ya? Last saya nak bagi. Apa benda yang kita boleh buat? Yang paling simple. Apa tuan-tuan boleh buat? Paling simple. Paling simple. Tuan-tuan, datang masjid. Datang masjid. Paling simple. Sebab itu saya nak sebut tuan-tuan ni, orang yang datang masjid ni, dia bukan sekadar datang masjid saja. Dia juga akan diberikan pahala kerana attract orang datang masjid. Umpama kita hari ni, kan orang tengok ada apa ramai kat masjid tu. Jadi orang pun datang. Ada orang sifat dia suka tengok bila masjid ramai orang. Betul? Ada tempat lah tuan, bukan di sini, ada tempat dia duduk di rumah, masjid tengah-tengah, keliling flat ni. Semua tak turun, tengok. Dia tengok tak ada orang nampak ni. Tak datang. Orang sana pun tunjuk tengok ni. Tak datang, tak ada orang nampak, gelap semua. Blok sana pun sama juga, tengok. Tak ada orang hari ni, kata dia. 4 bangunan keliling, 4 tengok. Betul tak? Semua tunggu. Tak ada. Bang, tak kesuar? Tak ada, saya tengok tak ada. Bini kata apa? Bang, bila nak ada, kalau awak menengok, orang sana menengok, orang sana menengok, orang sana menengok, bila nak ada orang? Sebab itu tuan-tuan saya pesankan, kita datang. Kerana kadang-kadang dengan sebab kita datang ke masjid, ramai orang akan datang. Ada orang dia suka bila tengok orang ramai, dia akan datang. Jadi mudah-mudahan, ya, ini cara supaya kita dapat menghentikan maksud bila kali terakhir aku datang ke masjid. InsyaAllah selepas ini kita akan terus lebih ramai, jadikan masjid sebagai community center. Buat sesuatu supaya orang akan datang terus ke masjid. Mudah-mudahan masjid dan surau kita akan diimarahkan, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ini yang dapat kita kongsikan untuk khususnya orang di Surau Pusat An-Nur Country High. Saya yakin insyaAllah Surau An-Nur ni mulai malam ini sampai akan datang macam inilah orang dia, insyaAllah. Boleh Tuan-tuan ni macam tak confident je, cakaplah boleh. Boleh ke tak boleh? Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. Terima kasih semua di atas perhatian, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengimarahkan surau dan masjid kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.